Okay, sorry. Okay. So saya akan go through lah. Okay, firstly, my name is Ismail Wajidi bin Muhammad Rakibi. I'm an application engineer at ACAD System Pulau Pinang. Okay, so saya akan ceritakan sedikit lah mengenai Autodesk Architecture Engineering dan Construction, which is AEC lah, nama pendek dia. So, if awak beli AutoCAD, AEC punya collection, so awak akan dapat the whole yang dekat desktop ni lah. And then juga cloud. So, ada AutoCAD 7 Tools, ada Revit, Advanced Styles, AutoCAD Raster Design, Navisworks Manage, Vehicle Tracking dan juga 3ds Max. So kalau awak beli satu-satu agak rugi lah. So better beli the whole collection lah. So tak adalah rasa rugi. Okay. So awak akan dapat juga dalam cloud, which is AutoCAD 360 Pro, Formit, InfraWorks, Insight, Recap, Rendering, Structure Analysis, which is the Revit, and then storage 25 GB. Okay. So ini adalah Autodesk Architecture Engineering Construction, AEC. Okay. Before saya go through ke sini, okay, awak semua, if nak tahu kami ni dari mana, so awak boleh pergi kat mana-mana web browser, okay, and then search ACAD System. Okay, search je kat mana-mana browser, Mozilla boleh ataupun Chrome, and then dia akan keluar ACAD System, okay, and then klik ACAD System. Okay, so ni adalah website kita orang, which is ACAD System. Dia ada dua branch, satu dekat KL, which is the main, and then dekat Penang ada satu lagi branch. So kalau ada masalah ataupun nak tahu pasal produk kami, boleh pergi dekat website kami, and then go to product, which is kita orang ada PDMC, Product Design and Manufacturing Collection, AEC, Architecture Engineering Construction, AEC Collection. And then kita orang juga ada provide training. Okay, so if kalau awak semua nak belajar untuk produk-produk yang kita orang dah jual ni, and contohlah baru tahu benda ni, so nak belajar, boleh pergi dekat website kita orang, go to training ni, boleh try tengok apa yang kita orang provide, which is training apa yang kita orang buat. So boleh tengok dekat situ lah. Okay, kita scroll down. Okay, so ada introduction sikit, and then kita orang juga ada latest Autodesk promotion and news, which is flash sale untuk Autodesk, AutoCAD dan Revit lah. So boleh tengok dekat website kita orang. Okay, dekat bawah ni ada number, which is for KL, can ask for Melon and Miss Teo, and then Penang can ask Miss Go, Azlina ataupun Ashraf. So call je number ni, so kita orang akan tolong bantu dan untuk memenuhi kehendak awak semualah. Okay, so scroll lagi kat bawah, kita ada latest Autodesk online lesson, workshop dan webinar. So dekat sini awak boleh tahu apa yang latest update kita orang buat free online lesson. So dekat sini hari ni lah, klik custom wall. So hari ni saya yang akan conduct, which is next adalah dekat tepi ni, which is Autodesk licensing ni. And then dekat bawah ni ada lagi banyak. So kita orang akan update dekat sini. So you guys boleh tengok and refer dekat bawah ni saja. Okay, untuk apa-apa free license, free online lesson ataupun nak tahu pasal produk kita orang, boleh pergi dekat website kita orang. Okay, ataupun terus call dekat number ni. So kita orang akan cuba bantulah awak semua. Okay, alright, so kita sambung pada saya punya agenda tadi. Okay, what is changing this year? Okay, Autodesk is launching a new plans that are based on paper, which is okay, before this Autodesk guna license by serial numbers. So sekarang ni dia orang dah tukar, which is lagi senang untuk awak just key in email dan juga password. So dia macam name user lah. Okay, so awak tak perlu nak ada serial number dah. So sekarang macam lagi senang lah, macam awak create satu Google account, macam tu dia punya cara. Okay. Okay, kat sini untuk contract manager, maksudnya contract manager saja yang akan pegang satu account ni, dan dia akan manage siapa yang ada dan siapa yang boleh access untuk licensing lah. So dekat sini boleh pergi dekat user management and then click add. Yang ni untuk remove ataupun add user. Maksudnya contract manager tu akan buat lah, dia akan add siapa-siapa yang dia nak ataupun remove siapa yang dia nak. Okay. Dekat tepi ni ada boleh edit access, which is assign ataupun unassign dia lah. So senang lah benda ni. Dia tak perlu nak bagi serial number seorang-seorang dan sebagainya lah. So lagi mudah benda ni. Okay, before saya start untuk saya punya
hari ni untuk ajar wall tu. So saya akan launch satu poll dulu, which is saya nak tahulah background anda semua. So saya akan launch satu poll. Okay. Saya tolonglah jawab sebab kita orang nak tahu apa background awak semua, so that kita orang boleh try lah. Okay, tak kisahlah awak daripada kontraktor, subkontraktor ke siapa-siapa, boleh je try jawab. So kita at least kita orang tahu awak semua punya background lah. Okay, saya akan tutup poll dalam masa 8 saat lagi. Okay, lagi 3 orang. Okay. Okay, so awak semua ada yang daripada arkitek, civil engineer, and then manufacturer, and ada tu tak apa. Yang ada tu awak boleh tengok, cuba belajarlah sebab benda ni saya nak share free saja, so tak perlu bayaran apa-apa, so boleh tengok, boleh cuba belajar. Okay. Okay, so our course outline hari ni. Okay, apa yang saya nak sampaikan hari ni adalah macam mana nak create custom wall dalam Revit, which is benda ni sebenarnya adalah basic lah, and then saya akan advancekan sikit dari segi kita letak beberapa layer lah dalam wall. So selalunya Revit template dia akan bagi yang ada structure dan tak ada. So saya akan terangkan apa kebaikan menggunakan Revit ni lah. Okay, so saya akan ajar how to draw basic wall dalam Revit, okay. And then how to modify wall at properties, which is kita akan guna satu tab untuk kita ubah properties wall, and then edit the wall structure. Lepas tu kita akan create parts. Okay, contohnya yang show material dan making diagram ni adalah untuk orang yang, contohlah kalau awak nak buat custom wall, and then awak nak senang kontraktor ataupun engineer yang buat wall awak tu faham. Awak boleh tunjuk dari segi ni lah. So kita akan buat satu diagram and then tunjuk material apa yang ada dengan jelas lah, so that orang boleh faham. Tu saya akan tambah sedikit lah dekat bahagian ujung. Okay. So apa kita tunggu lagi, kita pergi dekat Revit lah. Okay. Okay, first kali apa yang kita perlu buat adalah buka Revit lah, sebab saya pun nak ajar Revit hari ni. Okay. Okay, so dekat new. Okay, hari ni saya akan gunakan architecture template lah, which is the just basic wall. So saya akan gunakan architecture template dulu. Okay, klik okay. Okay, so dia akan loading sekejap. Okay, bila awak dah buka Revit, dia selalunya dia akan ada tab dekat kiri kanan ataupun di belah kiri saja dia ada dua. Macam ni saya dah letak dia kiri kanan, so that make sure dia ada project browser and then dia ada properties. So dua ni penting, dia main peranan lah. Okay, so dekat atas ni dia ada architecture, structure, steel, precast dan sebagainya ni. Okay, yang kita akan guna hari ni adalah bahagian architecture saja, which is wall. Okay, so dekat sini kalau untuk interface Revit, saya rasa interface Revit sangat mudah untuk difahami. Okay, so saya akan just go through kepada wall je lah hari ni. So sekejap lagi saya akan tunjuk dekat sini. Okay, so saya akan beritahu sedikit lah apa tab dekat kiri ni, which is properties and then project browser. Okay, untuk properties ni selalunya kita akan letak, contohnya kita akan letak wall dan sebagainya. So dekat sini yang dia akan tunjuk material, ketebalan dan sebagainya lah. Okay, so itu properties benda yang kita nak buat tu. Maksudnya benda tu ada dia punya ketebalan, ada punya material apa dan sebagainya lah. Okay, satu kita saya akan tunjuk lah. Okay, untuk project browser pula. Okay, project browser ni, okay, dia ada floor plan, ceiling plan. Okay, ni macam tempat untuk kita refer, which is kita buat dekat mana. Contoh sekarang saya tengah buka ni adalah level 1 lah. So dia akan bold kat situ level 1. Nampak tulisan dia macam bold sikit. Okay, so sini adalah level 1. Okay, dia macam senang kita nak refer. Okay, contohlah kalau kita dah ada elevation. Okay, dekat sini pun ada elevation. Kalau kita tambah section dan sebagainya, semua dia akan keluar dekat project browser. So untuk apa-apa layer, dia macam layer lah. So kita boleh terus rujuk dekat project browser, senang lah. Okay, okay, sekarang saya akan start untuk lukis wall lah. Okay, first kali pergi dekat architecture, and then dekat tab wall ni dia ada macam nak panah turun tu. Okay, so dia ada 3 wall. Maksudnya dalam architecture punya template ni dekat sini dia ada architecture,
ada structural dengan wall by face. Okay, wall by face ni selalunya untuk massing lah, massing inside. Yang tu dah terlalu advance, tapi saya akan tunjuk yang basic dahulu. So next video maybe saya akan untuk ni lah. Okay, so hari ni kita just guna wall architecture. Okay, bila kita tekan dekat architecture wall tadi, so dia akan keluar dekat modify place wall. Okay, dekat sini adalah modify tools, which is awak nak copy, awak nak move dan sebagainya, semua dekat sini. Nak lukis dan sebagainya lah. Okay, so dekat properties dia akan keluar. Okay, contoh sekarang dia akan keluar basic wall lah. Okay, basic wall, dia kat sini semua Revit template punya, which is awak tak perlulah macam nak pening kepala. Contoh kalau nak terus guna untuk demo dan sebagainya, boleh guna Revit template. Dia akan bagi dia punya template lah. Benda ni memang ada. Benda ni kita tak payah nak create sendiri. So memang ada dekat sini. Okay. Okay, ni contoh saya akan ambil basic wall. Yang ni lah. Alright, saya akan lukis. So saya akan klik. Alright. Okay, bila kita tak buat apa-apa, which is dia tak ada structure ataupun layer, dia akan keluar kosong macam ni. So apa yang yang saya nak tunjuk hari ni adalah macam mana kita nak wujudkan layer, structure dan hatching dekat wall yang kita dah lukis ni. Okay, ni dari segi floor plan lah. Okay, kalau kita pergi dekat 3D, dia akan keluar macam ni lah. Ni wall yang saya lukis tadi. Okay, so dekat tepi ni, properties ni, okay, kita akan dapat tengok kan location line, which is wall central line ni, apa yang kita nak lukis tadi, nak lukis dari tengah ataupun menghadap luar ataupun dalam. Okay, so dekat base constraint ni adalah level mana yang kita nak lukis, maksudnya dekat level apa yang kita nak lukis. Okay, and then base offset, which is contohlah kalau kita dekat level 1, kita nak offset dia naik sikit. So contohlah saya buat offset 150. So nampak dia akan naik 150. Okay, saya akan tunjuk dekat elevation lah lagi jelas. Okay, nampak tak? Dia akan offset 150 lah. Contoh kalau kosong, okay, dia akan back to tempat original dia lah. Okay, untuk top constraint pula, okay, tadi kita letak dia just unconnected and then dia letak 8000 tinggi wall. So kita letaklah level tu. Okay, so dah ada scope. Settle. Okay. Alright, so apa yang kita perlu buat bila kita dah ada basic wall and then kita nak wujudkan, contohlah ada brick, plaster di bahagian luar dan ada macam insulation sikit. So apa yang kita perlu buat adalah klik dekat sini and then go to edit type. Dekat properties ni ada edit type punya tab. So tekan edit type. Okay. Dekat sini, okay, dekat sini dia macam satu properties yang apa wall ni sebenarnya. So dia akan tunjuklah. Okay, ni saya tekan preview dekat bawah tu. Dia akan tunjuklah wall. Okay, ni kosong. Maksudnya wall ni solid material. Okay, so dekat sini dia ada structure. Okay, benda ni yang main peranan. Structure ni kita yang akan edit sekejap lagi. And then dia ada ketebalan dia. Okay, kenapa ketebalan dia ni kita tak boleh nak tekan, tak boleh nak edit. Sebab nanti dekat structure kita akan edit benda ni. Selalunya benda ni dia bukan ketebalan menyeluruh, kita kena ubah sikit. Okay, sama juga macam material. Okay, so kita dah buka ni, dia akan keluar sini and then saya klik edit structure, which is kita nak add beberapa layer lah. Okay, ini structure yang sebenar bagi wall tu. So kalau kita tengok kat sini, dia ada satu structure and then tebalan dia 200. Ni yang wall yang kita lukis tadi lah. Okay, so before kita edit apa-apa, kita kena duplicate dulu. Okay, sebab kalau kita tak duplicate, kita gunakan yang Revit punya family template yang original. So kalau kita ubah, dia akan ubah sampai bila-bila. So kita tak payah ubah Revit template-nya. So apa-apa awak nak buat, benda ni penting. Awak duplicate dulu. Okay, contoh saya letak nama dulu. Okay, ni wall saya letak. Okay, go to structure ni, tekan edit. Okay, dekat sini yang kita akan ubah dan kita akan letak beberapa layer lah. Okay, contoh yang ni adalah structure bahagian dalam. So kita nak letak insulation dengan finish, maksudnya finishing lah. Okay, so dekat sini kita nak tahu mana bahagian dalam, mana bahagian luar. So dekat atas ni ada tulis exterior side, dekat bawah ni ada tulis interior side. So tak ada masalah, kita dah tahulah. Okay, so apa yang kita buat adalah insert layer. Okay, ada butang insert ni, klik kat sini. Okay, kita akan klik satu lagi sebab satu lagi insulation, satu lagi finish.
Okay, sama juga dengan bawah, kita klik, okay, dia naik ke atas, jangan gelabah. Okay, klik down. Dia akan turun bawah. Macam itulah. So senang saja nak faham. Dia tak susah mana pun. Okay, bila function ni, dia akan keluar semua structure. So yang structure adalah satu ni je. So dekat sini, klik, dia akan bagi beberapa pilihan lah. So yang ni adalah finish 1, finish 2. Okay, yang ni adalah air layer, thermal atau air layer insulation lah. Okay. Okay, dekat kolom yang kedua adalah material. Okay, material ni awak nak letak material by layer. Maksudnya satu-satu material tu apa material dia. So dekat sini awak akan adjust lah. And then dekat belah kiri ni adalah thickness. Okay, thickness ni penting. Kalau awak tak isi thickness ni, tak keluar lah ketebalan untuk ni. So dia akan jadi error. Contohlah saya tekan, dia akan keluar error. Tu kalau kita tak adjust berapa thickness dia lah. Okay, next. Okay, kita akan adjust. Contoh ni finish punya material. Saya akan klik dekat tiga titik ni. Dia akan keluar lah. Okay, contoh saya akan klik. Saya nak letak plaster punya material. Ini contoh lah. Okay, saya akan masukkan. And then dekat sini dia akan keluar lah grafik, appearance dan sebagainya untuk plaster punya material. So awak boleh ubah sendiri. Tapi saya tak nak ajar hari ni, takut tak cukup masa. Okay, so klik okay. And then sama juga yang finish yang bahagian dalam, kita akan klik OK. Okay. So dekat structure dalam saya tak nak dia kosong. So kita nak letak brick contohnya. Sebab selalu orang letak batak lah kan kat dalam. Kecuali dia custom yang betul-betul dari kilang terus letak, tu kadang-kadang ada yang orang buat solid concrete. So yang ni saya letak brick. Okay, thermal layer ni saya letak insulation punya ni lah. Contoh saya ambil rigid insulation. So dah ada dia punya material. So the next one is kita punya thickness. Okay, thickness ni kalau brick 150. Okay, untuk finish selalunya saya letak 10 saja. Ni contoh-contoh. Okay, kemudian saya letak tebal sikit 20. Okay. So bila kita letak thickness, dia akan keluar dekat bahagian preview ni. So dekat sini contoh mana datang gambar kat sebelah tu kan. Okay, dekat bawah ni dia ada button preview. So boleh klik dekat situ, boleh tengok. Okay, boleh zoom lagi. So nak ubah-ubah sikit. Okay, ni layer yang kita dah letak lah. Which is dekat bahagian atas ni adalah plaster. Bahagian bawah ni ada plaster juga. And then kat tengah-tengah ada brick. And then ni thermal layer. Which is the insulation lah. Alright, so kita tekan. Okay. Okay, dekat sini dah kita tekan okay, dia akan berubah. Okay, dia akan ikut total thickness yang kita dah buat tadi. So betul lah. Alright, tekan okay. Okay, bila kita tekan OK tu, tiba-tiba tak keluar apa. So dia jadi macam ni juga. Dia jadi sama macam saya buat awal-awal tadi. So jangan panik, jangan gelabah. Okay, dekat bawah ni. Okay, yang ni adalah, saya lupa nak terang kat bawah ni. Bawah ni adalah button scale lah. So saya nak bagi lagi detail, saya buat scale 150. Okay, detail level ni yang bagi nampak awak punya layer. Detail mana, sedetail mana awak boleh nampak. Okay, kalau kita buat cost tak nampak apalah, which is dia nak kurangkan macam software punya takut berat kan, takut lag kan, takut lag tu. So kita pakai cost. Tapi saya nak nampakkan layer sebab benda ni kita buat wall biasa je. So klik find. Okay, dah keluar layer dah. Okay, contoh kalau black and white dekat sini ada graphic display option, which is kita nak wireframe ataupun hidden line ke, shaded ke. Okay, kalau shaded dia akan keluar ni lah color. Okay, so dah siap lah wall tadi. So kita tak perlu nak hatching satu-satu, kita just letak material yang dah ada siap Revit template ataupun kita create sendiri material tu. So kita dah ada macam complete lah, kita tak perlu nak buat satu-satu lah, nak hatching dan sebagainya. Okay, bila kita dah buat dekat sini, kita akan klik wall ni. Okay, kita boleh search kita punya wall, which is wall ACAD tadi. Ni yang wall yang saya buat tadi, which is saya duplicate daripada yang basic wall tadi. And then dia ada dekat sini wall ACAD. So dah nampak lah. Maksudnya kita sendiri punya Revit template lah. Okay. Okay, so saya akan ajar macam mana nak tunjuk diagram tadilah yang macam dalam slide, which is okay. Macam mana nak buat macam ni? Sebab benda ni kadang-kadang orang tahu untuk buat layer structure, tapi bila nak explain macam kita akan macam boleh tunjuk satu plane 2D je. So yang ni agak menarik sikit lah untuk student-student dan sebagainya. Contohlah kalau awak nak tunjuk dekat lecturer layer apa yang ada dekat wall yang saya dah buat ni, macam ni lah. So saya akan tunjuk dekat Revit. Okay, kita buka Revit balik.
Okay, wall ni agak simple kalau saya nak tunjuk macam tak banyak layer, so saya delete dulu. Okay, saya akan guna template Revit punya wall. So dia ada banyak sikit lah dia punya ni layer. Contoh. Ni contoh. Okay. Alright. So dekat sini saya akan buat level 2. Saya akan pergi dekat 3D. Okay. Kat sini kita dah nampak wall yang saya lukis tadi. Okay, apa yang kita perlu buat untuk nampakkan layer dekat 3D pula adalah create path. Yang ni yang saya nak terang tadi. So kita klik create path, dia akan terus keluar. Okay. So dia akan keluar banyak-banyak ni lah. Layer by layer. Which is wall ni by layer lah. Okay. So boleh. Okay. Bila kita nak edit, nak potong. So dekat sini kita akan klik layer ni. And then dekat atas ni ada divide path. Okay. Klik divide path. And then edit sketch. Okay. Bila edit sketch dia akan keluar garis putus-putus ni. So yang ni adalah reference plane kita. So kita tak nak potong dari atas, kita nak potong menghadap tepi. So kita klik kat sini, kita apa-apa pun kita nak buat, kita set dulu, set plane, pick plane, and then go to plane tu. Okay, klik. So dia akan berubah ke sini. So pergi dekat sini. Ini saya buat contoh je lah. Okay, so saya potong macam tu. Okay, make sure line yang kita buat ni dia keluar daripada kotak putus-putus ni. So klik okay. And then klik OK. Okay, bila dah klik macam tu, dia akan jadi dua material berbeza lah. Dua material pula lah. Dua part yang berbeza. Okay, so saat ni kita tak nak. So, kita delete, tekan exclude part. Okay, so ada atas tu, kita exclude part tu. Okay. Sama juga yang layer lepas ni. So sama juga divide part. And then edit sketch. Lepas tu kita set dulu kat mana kita nak buat. Okay. And then kita pick plane. Senang sebab kita dah lukis satu, so kita guna je yang dah ada lah. Lepas tu kita pergi dekat sini. Okay, kita adjust sikit. Make sure lines dia terkeluar daripada yang bahagian luar tu lah. Okay, klik. Alright, sama saja. Lepas tu exclude part. Kita ulang step yang sama. Okay, siapa yang tak nampak tu tengok balik, kita divide parts. And then edit sketch, set. Apa-apa awak nak buat dekat tempat yang mana awak nak buat tu, awak kena set dulu. Set dulu kat tempat tu. Okay, lepas tu just klik pick plane. And then go to pick plane ni. So kita bagi nampak, dia bagi keluar sikit. Klik OK. Okay. So macam biasa, kita exclude part dia. Alright, sama juga. Pick plane and then okay, yang ni bila kita dah buat macam ni, dia akan nampak by layer. Satu-satulah maksudnya dia akan nampak layer apa yang ada dalam wall. Kalau kita contoh kalau kita tunjuk yang solid tadi, dia tak nampak sangat. Memang dia ada tapi dia tak nampak sangat. Sorry. Okay, exclude part. Okay, kalau kita tunjuk macam ni, dia macam kurang nampak. So bila dah ada macam ni, dia nampak lagi jelas lah. Okay, so yang ni tak payah potong lah. Kalau nak potong pun tak ada masalah. Ulang step yang sama lah. Okay. So kita dah ada, jadilah macam mana yang kita nak tunjuk, which is wall ni ada beberapa layer lah. Okay. Sorry, saya cakap ni banyak lah sikit. Okay. So dekat sini saya akan tunjuk macam mana nak letak annotate. Kita nak annotate material ni dengan senang je. Dengan one click je boleh. Dia tak perlu kita nak tulis balik, okay ni material apa. Kita tak perlu nak fikir balik. Kita just click je. Sebab Revit dia dah detect ni material apa benda. Okay, before kita ni dekat 3D, kita kena lock dulu 3D ni. So pergi dekat tab bawah tu, dia ada unlock 3D view kan. Okay, pergi kat situ, save orientation and lock view. Okay, contoh saya save 3D wall. Okay, kita klik okay. And then dekat annotate. Okay, bila kita nak annotate dia, pergi dekat annotate punya tab. And then dekat sini dia ada banyak. Which is tag by category, tag all ataupun material tag. So kita nak tag sebab material kan. So kita nak tag material, just guna material tag. Okay, bila klik material tag, dia tak akan jadi apa-apa kan. Okay, kita just cursor kita just gerak ke brick tu. Contoh ke mana-mana layer lah. Dia akan keluar. Nampak tak? Senang je Revit ni. Just one click, dia memudahkan kerja. Okay, so kita klik and then kita buatlah. Macam tu. Sini. Okay, layer ni pula. So dia dah ada siap dah. Revit dah sediakan lah
which is kita dah pilih Revit punya material tadi. So dia dah keluar siap-siap. So awak tak perlu nak gelabah, nak ingat balik ni material apa awak tahu kita guna tadi kan? Tak payah. So memang dah ada kat sini. Okay, so siaplah diagram ni. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. Alright. So untuk next class maybe saya akan ajar lagi banyak lah. So saya harap untuk lesson hari ni awak semua faham dan saya akan blast lagi satu poll which is saya nak tahu kefahaman awak kefahaman awak mengenai kelas ni lah. So saya akan launch satu poll. Okay, so saya nak tahu adakah awak semua faham ataupun nak tengoklah kefahaman awak faham ke tak faham. So if ada ketidakfahaman saya bolehlah adjust untuk next punya ni lah. Okay. Saya akan tutup pool ni dalam masa 10 saat. Alright, saya akan end pool. Okay, so mostly semua faham dan harap-harap semua bermanfaat lah kepada semua untuk benda ni. Okay, so if awak ada apa-apa pertanyaan boleh dekat chat tu boleh tanya. So saya boleh tengok and then saya cuba jawab lah. Kalau saya ada yang tidak pastian, saya boleh try email awak ke dan sebagainya. Boleh kita go to Q&A session lah. Okay, ada apa-apa persoalan? Ada apa nak tanya untuk macam mana nak letak struktur lagi banyak, boleh ke tidak? Okay, so tak ada Okay, kalau tak ada saya setakat inilah, okay. Tapi if ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan, sekejap, macam ada soalan? Ulang cara nak, okay, soalan daripada Halim Osman. Minta ulang cara nak exclude part. Okay, sekejap saya akan buat balik. Okay, macam mana nak exclude part Sekejap, saya akan tunjuk balik. Okay, ni yang saya dah potong tadi. Okay, macam mana kita nak exclude part ni? Contohlah yang ni saya revert lagi satu. Saya draw balik. Okay, ni apa kita nak exclude part balik lagi satu. Saya akan ulang lah cara ni. Okay, first kali dekat layer banyak-banyak ni, just klik dekat layer yang kita nak exclude kan. And then dekat atas ni dia ada divide part. Okay, dekat divide part tu awak just lukis dulu line untuk potong. Okay, line potongan lah. So dekat sini dia tak akan keluar lagi. So pergi dekat edit sketch kat atas ni, which is sketch ni kita nak lukis line potongan lah. Okay, go to edit sketch. Okay, so kita akan lukis lah. Okay, macam ni, yang tadi saya dah tak lukis sebab kita dah ada line yang bawah ni. So just kita boleh pick plane saja. Oh, sorry. Okay, first kali kita set dulu. Okay, kita set dulu and then line yang dah ada ni saya just pick plane je. Okay, so dia akan keluar satu line lah. So kita edit line tu. Okay, make sure line potongan ni dia terkeluar daripada kotak putus-putus ni. Sebab yang tu adalah reference plane kita lah. Kotak dia akan jadi error. So just click OK. And then dia akan ada dua, klik je OK. So dia akan potong, which is dia ada satu dekat depan ni and then dekat belakang tu ada satu lagi ni lah objek tu. So macam mana kita nak buang benda ni? Dekat atas ni dia ada exclude part. Which is awak just klik mana-mana, contohlah awak nak buang yang ni, awak klik dulu dekat sini and then klik exclude part. So dia akan hilang lah. Macam itulah cara nak exclude part. Okay, harap Encik Halim Osman tu faham.
Okay, senang je. Dia dah ada button klik dekat atas tu. So boleh exclude part dekat atas ni. Okay. So if apa-apa masalah ataupun pertanyaan lagi, boleh okay. Boleh pergi dekat website ni and then pergi dekat helpdesk pun boleh ataupun terus call number kita orang dekat bawah ni, which is Kuala Lumpur kat sini and then Penang kat tepi ni. Okay. So ada apa-apa masalah boleh call terus dan kita orang akan bantu secepat mungkin lah. Okay. Itu sahaja daripada saya hari ini. Sekian. Terima kasih.